إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, khatib mengajak dirinya dan juga tuan-tuan untuk sama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia dan akhirat berada di dalam keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah dengan menghayati khutbah yang bertajuk fitnah merosakkan umat. Muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya fitnah adalah perbuatan untuk memburuk-burukkan atau menjatuhkan seseorang ataupun pihak yang lain, yang menjadi punca kepada kerosakan sesebuah masyarakat dan menjadikan ianya porak-poranda. Penyebaran fitnah, tuduhan palsu, khabar angin pada zaman yang serba maju dan moden hari ini bukan sahaja melalui pengucapan atau penulisan, malah begitu mudah disampaikan melalui teknologi media massa yang digunakan hari ini. Kemudian teknologi yang sepatutnya memberikan banyak kemudahan kepada kita, tetapi disalahgunakan oleh ramai pihak sehingga mencetuskan fenomena yang dapat mendatangkan kerosakan kepada masyarakat dan negara. Bagaimana anugerah jari yang dikurniakan kepada kita yang menjadi simbol pengucapan syahadah dalam tahiyah ketika salat
digunakan untuk memanjangkan perkara fitnah dan dosa. Jangan atas nama kebebasan bersuara, keupayaan lidah dan jari sebagai anugerah yang besar yang diberikan kepada Allah digunakan untuk kepentingan peribadi dan juga komplot tertentu. Ingatlah kecaman keras oleh baginda sallallahu alaihi wasallam melalui satu hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu, la yadkhulul jannah namma, tidak akan masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah dan mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Sedang jemaah yang dirahmati, hari ini kita mengambil sumber entah betul ataupun tidak. Kita menyebarkan berita tanpa mengetahui kesahihannya. Kita menyampaikan cerita-cerita tanpa menyemak ianya pasti ataupun tidak. Kadang-kala kita terus berkongsi dan menyebarkan tanpa menyelidik terlebih dahulu kesahihan perkara tersebut. Bagaimana seandainya perkara itu rekaan ataupun perkara yang dibuat-buat, sekiranya kita telah berkongsi melalui media yang telah sampai kepada ratusan malah ribuan orang ataupun seluruh dunia mengetahuinya, maka sempatkah kita memohon maaf kepada orang yang difitnah itu? Bagaimana seandainya perkara fitnah itu berlaku kepada diri kita sendiri? Mana keimanan dan keyakinan kepada Allah sehingga kita sanggup menabur fitnah, menyusahkan dan mengganggu hidup dan urusan orang lain? Fitnah hari ini bukan sahaja dilakukan antara individu dengan individu yang lain, maka malah dilakukan juga oleh berbagai kelompok masyarakat dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, kita sering mendengar sekumpulan pemimpin sebuah organisasi yang sanggup mencaci dan menjatuhkan kumpulan lain dengan menabur pelbagai fitnah demi mencapai cita-cita dan kepentingan kelompok mereka. Ada juga dalam kalangan ahli daripada parti politik yang sanggup mereka-reka fitnah, menghasut rakyat dengan pelbagai tuhmahan dan tuduhan palsu antara satu dengan lain, dengan bermatlamat menjadi hero kepada rakyat. Lebih menyedihkan, pentadbir masjid dan surau juga tidak terlepas daripada hasutan iblis ini dengan menghasut, mengadu domba untuk menjatuhkan puak tertentu dalam menguasai pentadbiran masjid dan juga surau. Bahkan ianya juga tidak terlepas di kalangan rakan-rakan sekerja yang sanggup memfitnah, memburukkan rakan sendiri demi mencapai kedudukan peribadi. Di dalam Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Fitnah itu lahir daripada hati seseorang yang sombong, bongkak, kotor, bermasalah dan tidak dibenteng oleh iman yang teguh. Dan sememangnya syaitan sentiasa berusaha dan tidak pernah diam agar manusia sentiasa berbalah dan berkonflik antara satu dengan yang lain. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Surah Al-Maidah ayat yang ke-91. Hadirin yang berbahagia, perlu diingatkan bahawa perbuatan memfitnah, menabur fitnah mengundang kepada perpecahan dan menjadi punca kepada timbulnya salah faham dan perselisihan di kalangan masyarakat. Begitu juga perseteruan dalam kalangan pemimpin yang menggunakan senjata fitnah akan menjerumuskan negeri ataupun negara ke lembah kemusnahan. Bahaya fitnah dan adu domba juga boleh menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemimpin yang sepatutnya menjadi contoh ikutan dalam mengharmonikan antara satu dengan yang lain. Bahkan budaya fitnah ini mesti dan wajib dihindari kerana ucapan dan tulisannya boleh melahirkan sangkaan dan persepsi yang salah yang akhirnya membawa kebencian, persengketaan sesama sendiri, membunuh identiti dan menyebabkan kehinaan kepada seseorang hingga menimbulkan masalah yang lebih besar.
Hakikatnya pembuat fitnah bukanlah bimbang dengan kegagalan seseorang, tetapi sangat takut dengan kejayaan orang yang lain. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah menyedari bahawa dalam ajaran agama ada menyebut tentang keburukan fitnah dan hukumnya yang jelas haram dan dosanya lebih besar daripada membunuh. Ingatlah amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabu zaman wa yuqbadu al-ilm wa tazharu al-fitan wa yulqa ash-shuh wa yuktharu al-haraj. Qalu wa ma al-haraj? Qala al-qatl. Zaman semakin dekat, dicabutnya ilmu, akan timbul fitnah-fitnah dan dimasukkan di dalam hati sifat kikir, iaitu kedekut, dan akan banyaknya al-haraj. Para sahabat bertanya, apakah al-haraj wahai Rasulullah? Baginda menjawab, al-haraj itu pembunuhan. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya tabiat tuduh-menuduh dan memfitnah itu membawa kepada kehancuran sesama sendiri dan langsung tidak mendatangkan sebarang manfaat. Ia menyebabkan ketidakharmonian dalam kehidupan masyarakat, merosakkan hubungan silaturahim sesama manusia. Ianya juga akan menimbulkan sifat dendam di dalam diri manusia dan kehidupan masyarakat akan menjadi huru-hara dan sengsara. Segala-galanya berpunca daripada sifat mazmumah yang bertapak dalam diri manusia itu. Justru sebagai Muslim, berhati-hatilah terhadap setiap perkara yang kita tutur ataupun kita tulis dan sebarkan, kerana ianya akan menjadi kesan yang besar kepada orang yang lain. Bahkan yang lebih penting lagi, kesemua itu diperhitung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kita selalu baca dalam surah Yasin ayat yang ke-65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu kami kunci mulut-mulut mereka dan kami beri peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan. Hadirin dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati perkara berikut. Yang pertama, umat Islam perlu yakin bahawa menyebarkan fitnah adalah dosa besar yang boleh menjerumuskan seseorang itu ke neraka jahannam waliya'udzubillah. Yang kedua, umat Islam hendaklah sedar bahawa fitnah dan adu domba itu memecah belahkan perpaduan dalam masyarakat yang akhirnya merosakkan sesebuah organisasi, malahan sesebuah negara. Yang ketiga, umat Islam perlu sedar bahawa diam itu lebih baik. Kita bercakap apa yang perlu dan sebarkan hanya perkara yang mendatangkan manfaat sahaja. Yang keempat, umat Islam hendaklah sentiasa menjaga lisan dengan baik dan bijak supaya tergolong di kalangan orang-orang yang dilindungi Allah di dunia dan di akhirat. Dan yang kelima, umat Islam hendaklah berhati-hati dalam menerima sesuatu khabar yang belum pasti kesahihan dan kebenarannya, supaya tidak terperangkap dalam bahaya fitnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka tabayyun, dengan menyelidiki dan menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menyebabkan kamu menyesal perkara yang kamu lakukan. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah
إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلاغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاجب ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاجب. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلاغور تنكو أمر شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاجب في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbahanan wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba'a wal bala wal marada wasyada'id wal mihan بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Lurus kosong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا
مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحمدنا ربنا بالسلام وادخلنا جنتك مع السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا تحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى الآن حتى تنفذ قوله جزيلا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا